Tapi YouTube bukan kira media sosial, dia lebih pada uh, tempat untuk kita tontonan saja. Kat situ kuranglah interaction. Okey, berbanding daripada 3 yang saya sebut awal tu, pertama TikTok ni boleh kata yang terkini, yang latest lah daripada yang mana yang apps yang saya sebut tadi, yang saya sebut awal-awal tadi tu, itu semua kira abang-abang dia dah lama dah. TikTok ni latest. Dan TikTok ni dia pendekatan dia adalah perkongsian video. Okey, video. Kalau kita tengok Facebook, Facebook ni dia umum. Video ada, gambar pun ada. Tapi kekuatan Facebook ni lebih kepada penulisan. Maknanya kalau kita tengok orang-orang ataupun orang-orang yang menggunakan Facebook, mereka buat artikel ataupun penulisan yang panjang-panjang, orang boleh spend masa untuk baca. Maknanya dia lebih penghayatan orang lebih suka kat Facebook ni penulisan, lepas tu ada gambar. Macam tu. Tapi beza dekat Instagram. Kalau Instagram, dia pendekatan dia kepada gambar. Jadi orang-orang yang suka tengok gambar, yang gambar-gambar cantik, video-video cantik tapi kurang penulisan. Caption pendek je. Maknanya dia tak nak luangkan masa dia untuk membaca, dia tak nak sangat informasi, dia akan luang masa dia kat Instagram. Instagram pun sama juga, ada video, ada gambar juga. Tapi dia more pada gambar lah. Lepas tu kalau YouTube ni tontonan video juga, tapi video yang panjang-panjang. Kalau YouTube ni biasanya kalau berkesan video tu 5 minit ke atas. Jadi dalam masa 5 minit ada ke atas ataupun orang upload movie, maknanya orang-orang di YouTube ni mereka spend masa yang lama untuk tengok video yang panjang. Okay, kalau video yang pendek kurang sesuai. Jadi di situ ada je ruang untuk TikTok masuk. Jadi TikTok menggunakan TikTok punya pendekatan daripada video pendek. Video pendek ni kalau boleh dia dalam kurang 2 minit. Sebab behavior ataupun sifat orang di TikTok ni, mereka nak cepat. Mereka tak ada banyak masa untuk tengok banyak video. Jadi bila muka pegang phone tu, dia scroll, agak-agak seminit lebih, mereka akan, kita sendirilah, kita akan mula rasa macam, okey dah cukup lah, kita nak tengok video lain pula. Sebab setiap hari bila kita buka TikTok tu, kita dihidang dengan mungkin ratusan atau ribuan video. Jadi kita nak tengok banyak benda. Jadi pendekatan dalam video dalam TikTok ni adalah video pendek. Okey, dari segi asal usul ni, macam TikTok ni dia daripada China. Jadi dia daripada China sebab apps lain saya sebut tadi tu macam Instagram, Facebook ke Twitter, semua daripada Amerika Syarikat. Yang daripada TikTok ni je daripada China, daripada Asia. Okey. So dia masuk Malaysia dalam 2018 macam tu, tapi mula start dia kata stabil ataupun start kuat waktu Covid lah. Waktu Covid, PKP 2019, 2020, 2021, waktu tu orang duduk rumah, waktu tu lah macam-macam video terhasil. Dalam waktu tu lah nak start naik TikTok pada waktu Covid tu lah. Okay. Dan TikTok ni juga, dia selain daripada media sosial, dia juga satu platform e-commerce. Platform e-commerce ni platform yang ada platform untuk menjual beli. Ada penjual, ada pembeli. Dan tak semestinya orang yang ada bisnes je boleh menjual. Even kita sendiri yang orang individu pun boleh berniaga dalam TikTok ni. Okay. Kemudian saya ada beberapa topik tadi yang Dr. Faisal kongsikan. Okay. Saya nak sentuh tentang macam mana TikTok dan Facebook boleh kita jana income kat sana. Okay, untuk Facebook dia tak ada istilah macam kat TikTok ni ada beg kuning kan, ada beg kuning orang boleh beli direct daripada video. Tapi di Facebook orang beriklan. Okay, contoh siapa boleh buat iklan, NGO nak cari dana ataupun orang syarikat-syarikat nak jual barang, mereka akan buat iklan Facebook. Istilah komersial Facebook Ads lah. Facebook Ads ni mungkin dia akan bayar sekitar dalam RM50 ke RM100 ataupun ribuan ringgit sehari untuk video dia ataupun iklan dia sampai kepada penonton-penonton Facebook. Jadi kat sini Facebook, syarikat Facebook sendirilah yang dana pendapatan melalui iklan yang dibayar, iklan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang jual barang ataupun yang ada perkhidmatan ataupun perniagaan. Itu macam mana Facebook buat duit lah. Sebab dia tak sama macam TikTok. Macam TikTok pula, dia dana pendapatan melalui iklan juga. Kalau contoh video saya upload, contoh 100 orang je tengok. Saya tak puas hati dengan 100 orang tengok tu. Jadi saya nak boostkan tontonan. Saya bayar dekat TikTok sehari RM30 ke RM100, ribuan ringgit boleh je. Jadi TikTok akan boost iklan kita tu disebarkan kepada lebih ramai orang. Jadi duit daripada orang bayar iklan, bayar servis untuk boostkan video, itu pendapatan untuk TikTok lah. Selain itu syarikat TikTok juga dia jana pendapatan melalui commission base. Maksudnya kalau kita ada jual barang dekat istilahnya beg kuning tu, ada jual barang,
ada certain percent TikTok ambil lah, mungkin dalam 2%, dalam 1%, ikut jenis barang. Itu pun TikTok ambil. Ada juga daripada affiliate pun sama, affiliate ni untuk kita lah, sorry, yang untuk TikTok macam tu lah dia punya income melalui orang bayar buat iklan dengan platform e-commerce dia, TikTok Shop. Dari situ dia ambil berapa persen untuk kira perkhidmatan dia lah sebagai medium menjual barang. Okey, itu dari segi macam mana TikTok dan Facebook boleh mereka sendiri lah, maknanya pemilik platform tu jana pendapatan daripada kita sebagai pengguna. Okey, daripada side kita pula, kita pengguna ni macam mana nak macam mana kita pula nak jana income ataupun cari pendapatan melalui platform yang kita guna tiap hari. Okey. Untuk Facebook, macam sama juga kita jual barang. Kita jual barang, di situlah ada transaksi online, jual barang online, di marketplace boleh ataupun dalam kita punya page business boleh. So dalam tu, berlakunya sesi jual beli, kat situlah kita buat duit, maknanya ada barang. Okey, selain daripada tu, kalau tak jual barang, kita juga boleh promote barang pun sama. Ini dipanggil paid review. Ini pun berlaku dalam apa-apa platform boleh. Istilahnya kita buat paid review, review yang berbayar, kita promosi barang orang, tapi dengan syaratnya kita dah sampai tahap berpengaruh lah. Jadi kita apa yang tak berpengaruh. Berpengaruh ni influencer, di mana apa je kita cakap, orang percaya. Kalau kita cakap barang ni bagus, orang percaya, orang akan beli. Dia ada sama macam kalau TikTok ni, orang kata dia punya bukan pangkat lah, dia macam kita punya value tu. Kita kalau dah famous, dia boleh jadi dua cabang. Satu kita ni orang panggil TikTokers ataupun influencer. Okey, saya masuk pada TikTok lah. Okey, influencer ni kalau macam saya, dia tak ada KPI tau. Contoh berapa banyak follower boleh capai yang kau layak digelar sebagai influencer atau TikTokers. Tapi kita boleh nampak melalui kita punya posting lah. Okey. Macam situasi masjid Badan Putra lebih pada level TikTokers lah. Kita sebab kita belum jadi influencer, sebab satu kita punya sekarang video kita tak ada jual barang, lagi. Dan kita pun masih awal lagi. Kita punya TikTok masjid ni baru 3 bulan. Jadi kalau level influencer ni, dia kena rajin buat live lah sebenarnya. Rajin buat live, bila buat live kita banyak bercakap, jadi kita punya image ni orang akan percaya, orang akan dengar. Macam itulah. Jadi macam level Masjid Malaysia Putra, alhamdulillah hari ni dah 100,000 follower. Okay, saya masuk macam mana starting lah Masjid Malaysia Putra, sesi perkongsian lah. Itu secara umum pasal TikTok tadi. Masjid Malaysia Putra, akaun TikTok lama dah, ada dah sebelum tahun lepas lagi. Tahun lepas dah ada dah. Cuma selepas Masjid Malaysia Putra mencari content creator, jadi di situ bermulalah saya punya tugasan kat sini, saya punya perkhidmatan kat sini. Saya mula 1/1/2024. Waktu tu Masjid dia bagi satu hala tuju di mana kita nak bina satu branding Masjid Bandar Seri Putra ni. Maknanya bila orang sebut Bandar Seri Putra, orang ingat masjid. Bila orang sebut masjid je kat Malaysia, orang ingat Bandar Seri Putra. Itu namanya bina satu branding lah. Bina satu branding. Apa nak buat tu mereka tak tetapkan apa awak nak kena buat. Sebab mereka betul pihak masjid masa interview saya, dia cakap buat je apa saja yang boleh naikkan brand dan beri impak positif lah kepada masjid. Okay, waktu permulaan saya buat sehari dalam 4 video pun ada. Sehari 4 video, 3 video. Seminggu pertama tu memang banyaklah video. Tapi bila saya buat banyak, masa tu saya pun tak tahu macam mana cara untuk kita dapatkan hala tuju masjid ni, identiti dia. Okey, lepas saya buat banyak, saya mula nampak bila kuantiti banyak, kualiti jatuh. Maknanya saya buat video asal ada je, asal nak banyak. Saya fikir kalau banyak video sehari, follower akan naik cepat, view banyak. Tapi bila buat banyak, kualiti akan jatuh. Jadi kita buat video kosong lah, macam tak ada makna. Lepas tu saya cuba explore beberapa strategi. Akhirnya saya mula nampak yang kat TikTok ni, kita perlukan hiburan. Betul, sebab TikTok ni adalah tempat hiburan. Jadi kalau kita nak sampaikan ilmu agama melalui masjid, kalau saya letak kamera macam ni depan ni, saya bercakap je ataupun imam cakap, Bilal bercakap, dia akan jadi biasa je lah. Dia akan jadi biasa je. Contoh tontonan mungkin 100 lebih. Sebab kurangnya satu elemen itu hiburan. Jadi sebab saya buat TikTok di masjid ni, saya tak ada masuk apa-apa kursus. Saya tak ada masuk apa-apa kelas ke training yang khas untuk jadi content creator. Saya buat melalui eksperimen lah dalam masa beberapa hari dan minggu.
Dan lepas melalui pengalaman tu sendiri saya boleh nampak dia punya pattern lah. Okey, jadi lepas saya buat satu video yang ada sketsa, terus view naik tinggi lah. Kalau tak sebelum kalau upload pun dalam 1 lebih, tapi bila ada sketsa dia jadi 1000. Jadi 1000 lagi lah. Masa tu follower baru berapa orang, tak sampai 100 pun. Jadi dan follower nampak bergerak. Okay, so saya dapat simpulkan yang memang di TikTok ni hanya ada dua benda lah. Dua benda yang kita pegang, kita kekalkan identiti ni, insyaAllah kita boleh pergi dengan cepat lah, pergi dengan cepat untuk grow dekat TikTok ni. Iaitu pertama, education, iaitu pendidikan. Kedua, entertainment. Okay, sebab pendidikan ni macam-macam. Ada orang kongsi pendidikan dengan resepi masak. Contoh macam Khairul Aming, dia cerita pasal resepi masak, itu pendidikan. Ada cerita pasal kereta. Pendidikan dia contoh pada Bos James. Saya punya idola tu. dia cerita pasal kereta, itu ilmu. Apa-apa saja pendidikan. Kita mahir tentang apa? Kalau kita mahir tentang seni craft, kita cerita pendidikan. Tapi kita selitkan juga dengan hiburan. Kena ada hiburan sebab inilah TikTok. Inilah platform dia. Kalau kita serius dia bercakap je tu, dia kurang sambutan lah. Bukan kata tak bagus, kurang sambutan. Tak mencapai kita punya target. Okay, jadi dapat dua ni insyaAllah dah jalan sekali, insyaAllah kita boleh capai lah perkembangan akaun tu dengan bagus. Dan kita kena seimbang jugalah. Kadang-kadang kita lebih sangat hiburan, banyak sangat komedinya, tapi mesejnya kurang, dia tak jadi mana juga. Kiranya tak capailah hasrat kita. Sebab masjid adalah satu institusi yang kita nak sebarkan dakwah, nak sampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Dan tambah pula kita bila dah masuk media sosial ni, kita bukan cerita pasal karya kita Masjid Bandar Seri Putra saja, tapi seluruh Malaysia atau dunia. Sebab video kita pun ditonton oleh kita Asia lah, macam Brunei, Singapura, Indonesia. Jadi macam itulah. Jadi konten-konten kita buat tu wajib lah mesti ada ilmu agama dan hiburan. Baru kita boleh kekalkan momentum tu. Dan pada peringkat awal, kalau kita nak buat TikTok ni, untuk video ni, jangan campur-campur banyak sangat kata identiti. Okay, maksudnya kalau kita Masjid Bandar Seri Putra dah buat sketsa komedi, jangan esok cerita pasal update pasal benda lain, cerita pasal benda yang serius, benda yang tak berkaitan sketsa komedi. Itu namanya algoritma. Algoritma ni satu macam identiti yang dah ditetapkan oleh kita. Okey, contoh, kalau saya bagi contoh lain, contoh yang kalau kat luar, contoh saya ni cerita pasal kereta saja. Saya suka cerita pasal kereta, tiba-tiba esok saya buat resepi masak, esok saya buat video pasal pendidikan kanak-kanak. Itu namanya dah mengganggu algoritma. Algoritma ni satu ketetapan yang TikTok dah set dah. TikTok dah tahu awak punya akaun ni cerita pasal kereta, tapi tiba-tiba esok awak nak cerita pasal anak-anak pula, esok cerita gambar apa, video berjalan-jalan dengan family pula, esok cerita pasal masak pula. Jadi TikTok tak dapat nak bantu cari audience yang tepat. Dia tak dapat bantu nak cari siapa yang boleh tonton video awak ni. Sebab dekat TikTok ni ada jutaan atau bilion orang. Jadi TikTok akan kategorikan peminat kereta, dia akan munculkan video awak ni dekat peminat kereta saja. Dia akan kategorikan ikut kita punya niche. Macam masjid, kita bawa kategori ilmu agama. Jadi orang-orang yang tengok, yang suka menonton ilmu agama, mereka akan pergi pada TikTok akan bawa mereka jumpa video Masjid Bandar Seri Putra. Okay, jadi itu yang kita kena jaga supaya jangan banyak sangat benda kita masuk. Last TikTok pun pening. Dia nak bawa siapa tu tengok kita punya video. Okay, jadi itu poin pertama, poin kedua lah. Poin pertama tadi pastikan ada education dan entertainment. Kedua, kekalkan algoritma. At least saya katakan dalam 3 bulan pertama. 3 bulan pertama cuba tahan, kekalkan algoritma supaya TikTok dapat cari orang yang tepat untuk sentiasa follow kita, untuk jumpa video-video kita. Dia kalau berterabur hari ni cerita lain, esok cerita lain, dia akan kacau algoritma lah. Itu yang tentang video. Okay, lepas tu tentang video pula. Berbalik pada awal tadi saya cakap, untuk permulaan ni durasi kalau boleh dia 1 minit ke 2 minit lah. Kurang seminit pun kurang bagus juga. Jadi dia kena dalam 1 minit ke 2 minit macam tu. Itu durasi lah. Lebih lama-lama peminat penonton akan kurang hilang tumpuan. Dia akan mula rasa boring, dia scroll. Okay, melainkan kita ni memang orang terkenal, kita ni memang selebriti. Jadi kita cakap 5 minit pun orang nak tengok. Tapi kalau kita orang awam, kita buat video macam tu je. Okay. Dan nombor satu kekuatan dalam video ni adalah konten sendiri. Konten ni maksudnya tajuk dia, kita cerita tentang apa. Okay. Kalau ambil cerita pada ambil contoh pasal masjid, yang kalau kata yang selalu FYP besar, ada yang capai ratusan ribu atau jutaan tontonan adalah cerita pasal solat.
cerita pasal solat, kedua kematian. Okey, kalau dua benda ni kita upload, cerita pasal ni, buat kisah pasal kematian dan solat dan kematian, dia insya-Allah dia akan pergi FYP yang besar lah, 100,000 kejutaan. Kalau kita cerita pasal sedekah, adab-adab, cerita pasal selain itulah cerita pasal zakat ke, haji umrah ke, dia kurang. Bukan kata kurang sambutan, dia macam dia kuranglah pergi, tak sama level macam kematian ataupun solat. Maknanya dari masa ke semasa kita akan dapat tahu apa yang penonton kita nak, follower kita nak. Jadi konten-konten yang berkaitan solat dan kematian kita akan perbanyakkan untuk menarik minat mereka. Jadi benda ni pun melalui proses lah. Ini tak ada formula, kita memang kena buat dan kita akan dapat tahu melalui jumlah tontonan dan komen. Kadang ada orang komen, dia request buat video ni, jadi kita dapat tahulah tentang apa yang mereka nak dalam TikTok account kita tu. Kenapa dia follow kita? Sebab dia nak ni, nak cerita pasal solat banyak kan. So macam tu lah. So konten tu nombor satu, kena konten yang dia tak bukannya berkualiti, dia yang menepati selera. Konten menepati selera penonton kita. Kalau saya banyak cerita pasal pasal sedekah je, pasal adab dengan ibu bapa ke apa, dia akan kurang lah, dia dapat kurang sambutan. Kalau ada cerita pasal solat kematian, dia akan pergi orang kata pergi viral lah, macam tu. Okey, seterusnya dalam okey, macam mana nak bagi video tu viral? Pertama, nak bagi video viral, pertama tadi dah konten, pertama dah pasal tajuk sendiri. Kedua, kita kena buat video yang mengundang kehadiran komen dan mengundang orang untuk tekan like, share. Maknanya engagement. Keyword dia engagement. Mengundang engagement. Mana bila orang engage dengan kita, engage dengan video tu, TikTok akan kena pasti yang video ni bagus, video ni ada kualiti, video ni menarik minat ramai orang. Jadi baru dari situ TikTok akan push lagi video tu kepada lebih ramai orang. Dia akan sebarkan lagi. Sebab TikTok detect video tu berkualiti. Kalau kita upload video, tak ada orang komen, ada seorang dua je komen ataupun tak ada orang like, kurang like, kurang komen, kurang orang share, video TikTok akan detect yang video tu tak berkualiti. Maknanya tak ada manfaat pun. Jadi dia tak akan sebarkan, dia habis sampai situ je. Itu yang kita tak nak. Okay, jadi untuk macam dalam konteks contoh Masjid Badasir Putra, kalau kita cerita pasal hukum-hukum, dia akan mengundang komen. Jadi orang akan komen situ, Ustaz apa hukum sini? Ustaz dia cerita pasal situasi dia. Jadi bila mengundang orang komen, ramai orang komen, di situ akan jadi satu situasi yang tempat perbincangan. Kadang-kadang ustaz-ustaz sini reply, kadang-kadang sesama penonton pun mereka reply hukum dia apa semua. So jadi perbincangan. Bila jadi perbincangan, kat situ jadi meriah, baru video tu akan naik sampai ke jutaan tontonan. Jadi keyword dia kena buat video yang topik yang menjadikan perbualan hangat. Apabila tengah trending, kita ulas, kat situ baru dapat view yang tinggi. Sebab adanya wujudnya sesi perbincangan dekat komen. Kemudian kalau orang tak komen sangat pun tak apa, tapi banyak share. Ada juga video kami yang orang komen tak banyak, berapa puluh tapi share dekat ratusan ke ribuan share. Maknanya benda tu bermanfaat. Dia tak ada nak bahas apa, tak ada nak tanya apa, tapi dia benda tu patut dikongsi kepada ramai orang. Okay, contoh pasal contoh cara solat jenazah. Cara solat jenazah ni semua dah belajar waktu sekolah tapi ramai dah lupa. Jadi benda tu tak ada perdebatan, tak ada benda nak dibahaskan, nak dibincang dalam komen, cuma nak di-share kepada ramai orang. Di-share pada family dia, pada anak-anak dia, sebab satu hari nanti kita semua akan mati. Jadi boleh standby ingat balik macam mana solat jenazah semua kan, macam tu. So kadang-kadang konten tak perlu ada komedi yang lawak sangat pun, tapi sebab konten tu dah kuat, dia menyebabkan orang nak share, nak kongsi ilmu yang bukannya dia tak tahu tapi dah lupa. Jadi dia ingatkan semula, dia share, banyak share. Lepas tu repost pun sama, repost ni lebih kurang macam share lah, cuma repost ni dia akan video kita tu akan muncul dekat penonton-penonton yang repost tu. Okay, repost, lepas tu like pun sama, maknanya banyak orang like, video ni bagus. Jadi tiga benda ni engagement memang kena pastikanlah. Lepas dah buat video ke, tengok balik adakah video kita ni boleh mengundang orang komen, mengundang orang share atau mengundang orang like. Benda tu penting, baru video tu boleh naik FYP ataupun jadi viral. Kalau video tu tak ada, dia macam topik dia ringan-ringan je, orang tak ada nak komen apa, tak ada nak ulas apa, orang rasa tak perlu pun nak share, ramai dah tahu. Jadi tu namanya video tu bukan video tu tak bagus, video dakwah saya rasa bagus tapi tak bagus untuk perkembangan TikTok lah. Dengan TikTok dia kurang jadi FYP. Okey, itu nombor 3. Nombor 3 kot saya tak ingat. Okay. Tapi nombor 4, yang keempat adalah watch time. Watch time ni waktu tontonan. Okay. Video yang terbaik adalah video yang orang tengok sampai habis. Okay, saya pun fikir macam mana saya nak buat video masjid masa awal-awal dulu, macam mana saya nak buat video masjid ni orang tengok sampai habis.
Sebab bila video ni orang tengok sekerat jalan ataupun 2 saat je, 3 saat pertama je orang dah scroll, TikTok sama juga, TikTok akan detect yang video ni tak berkualiti. Dia rasa buat apa aku nak share lagi kepada lebih ramai orang, video ni setakat orang tengok separuh jalan je, tengok sikit je. Jadi sampai situ je video kita, view tak naik-naik. Jadi buat video yang orang akan tengok sampai habis. Jadi apa yang saya punya plan, saya buat sebab kita nak buat sketsa, ada drama, jadi saya selalu wujudkan di hujung video ada plot twist. Okay, ada plot twist ni macam biasalah kita tengok filem-filem, especially filem, saya bagi contoh filem-filem saya minat suka tengok, filem-filem apa Syamsul Yusof ke Syafiq Yusof, filem apa Scope Production kan, dia punya filem banyak plot twist. Hujung-hujung punya tahu, oh jadi rupanya macam ni, rupanya tak sama macam kita ingat yang kita jangkakan. Jadi peminat-peminat video Masjid Malaysia Putra ni bila upload je video Masjid BSP, mereka akan stay sampai habis. Dia stay sampai habis, baru dia tengok sebab dia nak tengok plot twist je. Kadang-kadang tak ada, kadang plot twist ni bukan senang juga nak buat. Dia jadi macam kita nak mikirkan pun kita tak cukup masa kan. Tapi kadang-kadang letak komedi je, something punchline yang kuat kat hujung tu. Jadi point dia macam video Masjid Malaysia Putra, hujung tu kita akan sediakan plot twist yang rupanya contoh kita ingat dia ni baik, rupanya dia ni jahat, macam tu. Ataupun kita buat satu elemen komedi yang hujung sekali ada kelakar dekat situ. Jadi kita punya strategi dalam video macam itulah. Hujung sekali mesti ada something yang orang akan komen. Kadang-kadang itu yang mengundang komen. Macam saya cakap tadi, video tu kena mengundang komen. Jadi orang komen lah, rupanya ustaz ni yang buat lah, ustaz ni rupanya ni macam tu. Jadi itu yang seterusnya lah. Kita punya video kena buat, kena fikir macam mana nak bagi orang tengok sampai habis. Itu je. Kadang biasa orang buat video dia akan cakap, korang tengok video sampai habis dia pesan awal-awal. Kalau macam tu lagi orang sebab je. Dia malas tengok. Dia kena buat satu penceritaan yang orang akan tengok sampai habis. Okey. Yang kelima rasanya kot saya lupa nak tulis. Yang kelima ni lebih dia adalah istilah dia hook. Hook ni adalah cangkuk di mana bila orang scroll, orang akan rasa tercangkuk, dia tak nak bergerak, dia nak tengok video kita. Hook ni ada dia punya format dia 3 saat pertama. Jadi 3 saat pertama dalam video tu kena something yang buat korang berhenti nak scroll. Bukannya orang scroll je nampak benda tak menarik, dia pun swipe lagi. Last dia tak tengok pun video kita. Jadi 3 saat pertama ni pun juga yang menentukan TikTok ni nak push lagi ke tak video kita ni. Kalau 3 saat pertama pun orang scroll tengok 3 saat pertama orang tak tengok dah. Sampai situ je lah video kita. Tu yang view, orang kata view stuck lah. Dia jadi 1 lebih je. Mungkin bawah 100 kan. Tapi kalau lebih pada 3 saat pertama orang tengok, itu baguslah. Baru TikTok akan bantu untuk sebarkan lagi video kita. Okey, macam mana nak buat hook ni? Hook ni dia boleh jadi apa-apa saja yang boleh orang stop. Contoh kalau saya jual baju Melayu, saya akan pakai duta lah. Saya pakai contoh apa duta, KJ duta Elrah kan, ataupun pelakon artis kan. Dia yang pakai baju Melayu tu. Orang scroll ni nampak muka artis ni, orang famous. Itu dah hook dah. Jadi orang akan berhenti untuk tengok artis ni. Itu paling mudah lah, kalau ada duit nak bayar artis je lah. Contoh saya ambil contoh video sebelum baru-baru ni, video Ustaz Don. Video Ustaz Don untuk promosi game subuh macam Jumaat. Kita pakai Ustaz Don yang merupakan penceramah selebriti. Okey, dalam video tu mungkin orang scroll main TikTok, tiba-tiba nampak video Masjid Malaysia Putra, gambar Ustaz Don. Itu dah hook lah. Dia dah tercangkuk, orang dah tercangkuk untuk tengok video lagi lama. Video Ustaz Don. Itu kita pakai selebriti. Tapi kita pakai sekali je lah. Dalam puluhan atau dekat 100 video masjid ni, satu je lah baru dapat selebriti. Jadi lepas selain daripada video Ustaz Don tu, untuk hook saya gunakan macam movie kan. Saya ambil contoh biasa kalau kita tengok movie kan, pada intro dia tu ada scene meletup-letup kan, dia ada action dulu. Ada lagi filem action lah, filem action cerita pasal lomba kereta ke apa kan, cerita pasal polis-polis ke, kan mula-mula movie dengan aksi kan. Itu namanya hook lah tu. Dia dah cangkuk penonton untuk rasa bersemangat nak tengok video lagi lama atau sampai habis. So macam kalau saya buat sketsa komedi ni, 3 saat pertama tu mulakan dengan perbualan yang berkaitan topik tu. Mulakan terus perbualan. Kita jangan cerita 3 saat pertama tu, Assalamualaikum Ustaz sihat ke? Saya nak tanya ni. Kalau macam tu orang scroll je. Dia terus kepada dialog atau skrip yang menampakkan hala tuju video ni. Contoh baru-baru ni viral pasal soft solat wanita yang tak bersambung kan, yang berkelompok-kelompok kan. Jadi kalau 3 saat pertama tu orang scroll je terus mula. Ustaz tengok tak gambar soft wanita yang tak bersambung ni. Itu dah hook. 3 saat pertama orang dah nampak dah video ni cerita tentang apa. Kita jangan
mulakan dengan sesuatu yang tak nampak ada tujuannya. Macam tu. Daripada orang mula video je terus nampak gambar masjid, tak ada dialog lagi. Jadi kita dah rugi kan 3 saat pertama. Jadi dalam TikTok ni, especially video yang seminit lebih ni, kita tak dapat nak kongsi banyak. Jadi kita ringkaskan. Jadi contoh kalau kita macam saya, buat video masjid ni kalau cerita pasal hukum agama ke apa, kita tak baca hadisnya, kita tak baca dalilnya, tapi kita boleh letak dalam caption untuk orang rujuk. Sebab bila kita baca contoh daripada riwayat ni, kita baca Arabnya, kalau kita baca Ruminya, orang hilang minat. Sebab orang kat TikTok ni dia nak belajar agama dengan orang kata cara yang ringkas dan mudah faham. Jadi bila kita baca ayat Quran tu, baca 2 ayat Quran yang Arab, baca terjemahan dia, video jadi panjang meleret, lepas tu dia jadi orang hilang minat lah. Hilang minat sebab bukan mereka tak nak belajar agama, tapi mereka ada masa yang suntuk. Jadi sebab biasanya orang tengok TikTok ni kat pejabat sekejap kan, ada masa sekejap balik rumah. Jadi kat situ kita kalau sampaikan ilmu agama dalam video TikTok ni, rujukan kita boleh letak dekat caption je. Ataupun tulis sikit je kat bawah tu. Sebab kita jangan cerita bacakan dia punya ayat-ayat tu semua. Sebab itu dia akan jadi melengahkan masa video tu. Jadi ringkas, padat dan simple je. So dari segi formula video, saya rasa saya dah kongsi tadi lah, saya ulang balik. Pertama, mesti ada, kita boleh share education, kita kena share education lah. Education dan pastikan ada entertainment. Entertainment ni saya ulas sama sikit, dia tak semestinya sketsa komedi. Kadang-kadang cara dialog skrip kita tu, dia nampak santai, jadi bahasa bahasa pasar, jadi mudah orang faham. Kadang-kadang kot kita pandai istilahnya macam apa, stand up comedy, kita boleh buat lawak sendiri walaupun tak payah berlakon kan. Guna ayat-ayat yang lawak kan. Ada komedi yang menarik minat orang tengok lah. Lepas tu kena pastikan mengundang orang komen, orang share, orang like semua tu. Kena ada tu lah. Kalau video tak ada apa-apa engagement, TikTok kiranya habiskan video sampai situ je lah, dia tak sebarkan dah. Ketiga, lepas tu kita kena ada watch time yang bagus lah. Maknanya lagi ramai, lagi lama orang tengok video kita, TikTok detect video tu berkualiti, dia akan push kepada lebih ramai orang. Keempat, lepas tu kita punya hook lah, 3 saat pertama tu kena pastikan menarik. Tak kisahlah kalau tiba-tiba meletup, ada scene meletup ke, ada scene yang apa action macam movie kan. Lebih macam itulah, ataupun 3 saat pertama tu terus masuk kepada topiknya. Kita jangan lengah-lengah dengan bagi salam dulu, tanya khabar ke apa kan. Benda-benda tu dia akan menyebabkan orang scroll saja. Lepas tu kita juga pentingkan kata apa, kualiti gambar. Contohnya kamera kan, kamera macam Mazik menggunakan iPhone. Jadi kalau survey content creator yang famous ni, memang diorang buat video pakai iPhone. Pasal iPhone ni dia user friendly, tak payah pakai kamera DSLR ke apa kan, pakai iPhone. Sebab bila kualiti gambar cantik pun jadi faktor TikTok nak push video kita, nampak video ni berkualiti. Kalau gambar pecah-pecah, audio pun tenggelam, dia jadi tak best lah kan, orang tengok macam tak best nak tengok. Bayangkan kita buat bayangkan keraming tu cerita pasal resepi masak dia, tapi belakang pakai gambar yang tak cantik, gambar pun tak clear, lighting tak cantik, itu pun tak jadi apa jugalah. TikTok pun tak bantu untuk sebarkan video. Jadi kualiti gambar lah. Lepas tu saya nak masuk tentang editing. Okay, editing untuk saya gunakan aplikasi CapCut. CapCut ni dia ada CapCut percuma, yang kalau kita download memang dapat CapCut percuma lah, free penggunaan free. Yang kalau nak advance sikit Pro, cuma CapCut Pro ni dia sama je, cuma dia tambahan features ataupun kalau saya nak buat special effect, ada efek-efek yang mudah, template-template yang boleh guna untuk video, dia kira tambahan lah. Tapi setakat ni saya masih pakai yang free lagi. Lepas tu ada juga CapCut dalam PC. Kat PC ni guna dalam komputer lah. Dia lagi mudah, tapi lagi mudah untuk edit. Tapi saya masih pakai dalam telefon lah, sebab kat mana-mana tempat saya boleh buat. Kot saya kat dewan solat saya boleh buat editing, balik rumah saya boleh edit lagi sebab pakai telefon kan. Kalau pakai PC kena datang office je lah. Okay. Jadi untuk editing ni, ini dia bukannya, dia tak susah, cuma kita belajar melalui pengalaman lah. Okay, buat mula-mula editing biasalah kita edit pun rasa simple je. Lepas tu dari masa ke semasa baru nampak ada improvement. Okay. Editing ni pertama dia kena singkat lah, singkat. Contoh saya bagi tips sikit kalau buat video tu. Contoh saya bercakap kan, bila saya bercakap, dia jangan lebih sampai 5 saat. Okay, sampai 5 saat.
So bila 5 saat je terus tukar scene lain. Terus tukar, kalau macam perbualan antara saya dengan seorang ustaz, saya cakap 3 saat, saya tanya soalan, ustaz jawab pun 5 saat. Lepas tu balik pada scene saya. So maknanya kat sini berlaku perubahan angle. Jangan hadap muka kita lama sangat sampai 10 saat kita bercakap. Itu pun menghilangkan minat orang untuk tengok video lah. Orang akan terus scroll je. Maknanya banyak perubahan angle. Kalau rasa macam biasalah penerangan agama mungkin panjang kan. Contoh kita tanya pasal hukum something, satu hukum, ustaz tu nak bercakap, dia perlukan 15 saat nak cerita. So 5 saat pertama dia cakap depan, lepas tu 5 saat kedua dia bercakap juga tapi saya tukar kamera, tukar angle. Cakap belah sini pula, dari sisi pula. Satu lagi 5 saat terakhir mungkin nampak angle tu sembang berdua pula. Ada tengah sembang nampak dalam kamera tu ada 2 orang tengah bercakap antara satu sama lain. Macam itulah. Jadi itu macam mana nak bagi menarik lah dari segi rakaman. Dan saya kat sini memang saya seorang je, saya tak ada cameraman. Jadi saya bekerja dengan tripod je. Jadi saya alihkan tripod tu alih lah kiri kanan, bagi jauh dekat. Dan bila masuk dia ada istilah apa ya? Dia macam zoom tau. Bila kita rakam ni, bila bercakap jangan stay je muka kita kan. Nanti dia akan zoom gerak ke depan, ke belakang. Itu ada nama istilah dia apalah. Ada setting lah, ada cara nak buat dekat CapCut tu. CapCut ni pun kalau dia nak belajar ada je kelas-kelas yang buat kelas kita apa RM100. CapCut kira basic lah belajar pasal CapCut kan, nak belajar feature-features dia tu. Dan editing macam-macam tempat boleh buat tapi saya pakai CapCut lah. Dan nak mudah edit terus daripada TikTok je, tapi bagi saya tu pun dia tak berapa user friendly sangat. Jadi banyak lagi mudah dekat CapCut lah. Okay, jadi itu tentang videonya, editing lah. Lepas tu sound effect. Okay, kalau saya lah sebab saya cerita tentang konteks masjid yang buat sketsa komedi. So muzik dan muzik sound effect tu kena menarik lah. Contoh kalau dia tepuk dahi bagi bunyi push kan, bagi bunyi sikit. Lepas tu kalau ada scene terkejut ada sound effect dia. Jadi sound effect pun penting lah. Sound effect pun penting. Dan sound effect biasa. Lepas tu muzik pun main peranan juga sebab macam saya cakap tadi kita kena buat something yang orang nak komen. Jadi bila kita letak muzik-muzik yang kelakar, orang akan cerita pasal muzik tu. Contoh kita cerita pasal kita tengah berlari letak muzik kartun Naruto ke apa kan. So orang peminat Naruto ni komen. Dia apa-apa saja mengundang komen. Kita kena kreatif kat situ lah. Cerita pasal letak muzik Dragon Ball ke apa kan. So selain sound effect, ada juga kadang-kadang saya buat juga special effect tapi yang ni dia makan masa lama sikit nak edit, jadi saya tak buat sangat lah, jarang lah saya buat. Ada special effect contohnya keluar api, keluar puting beliung, keluar macam-macam apa, letupan ke apa kan. Itu special effect. Yang itu pun ada juga yang kat CapCut, boleh letak kalau kita buat konten yang bersesuaian lah. Okay, lepas tu saya tekankan juga pasal suara. Okay, sound sebutan bila berlakon, ini kalau berlakon lah, ataupun tak berlakon pun tak apa, tapi bila kita menyebut dekat dalam TikTok ni, kita kena sepatah-sepatah tau. Kita jangan cakap laju-laju menyebabkan orang kurang jelas apa yang kita cakap. Biasalah kalau kita borak-borak dengan kawan kan ada yang cakap laju kan. Tapi kita kena sebut tu sebutir-sebutir. Sebab algoritma TikTok juga dia akan detect tau kita punya video ni kita sembang tentang apa. Jadi sebutan tu kena jelas. Kalau kita cerita pasal soft solat wanita kan. Saya akan cakap, Ustaz saya nak tanyalah pasal pandangan Ustaz tentang soft solat wanita. Sebut betul. Jangan soft solat wanita. Jadi benda tu tak clear, jadi TikTok pun dia tak dapat nak bantu kita. Dia tak dapat detect kita cakap tentang apa. Jadi bila berlakon dalam video atau bercakap dengan video TikTok ni, sepatah-sepatah lah. Lepas tu memang digalakkan letak caption. Sebab ramai juga orangnya tengok TikTok ni dalam senyap. Maknanya dia dalam bilik kuliah ke kan macam ni. Dia scroll TikTok tak nak keluar bunyi. Tapi orang dia boleh nampak cerita tu melalui caption. Ataupun subtitle lah istilahnya subtitle. Letak subtitle. Subtitle tu pun auto je. Auto caption. Kita tak perlu tag satu-satu. Dekat CapCut dia memang ada auto lah. Dia detect terus. Itu pun penting jugalah bercakap dalam video tu cakap sepatah-sepatah. Supaya auto caption pun senang detect. Jadi kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, orang macam saya sendiri pun kadang-kadang ada situasi saya slowkan volume nak tengok TikTok ke tempat awam kan. Jadi orang boleh faham cerita melalui caption. Caption pun kena letak. Lepas tu hashtag pun penting. Hashtag ni sama juga, hashtag ni juga akan bantu TikTok ni macam robot kan. Bantu TikTok ni untuk sampaikan video kita kepada orang yang tepat. Okay, macam saya tak amalkan letak video. Biasa orang letak video dia letak FYP, hashtag viral ke hashtag TikTok Malaysia ke hashtag yang tak berkaitan dengan video kita lah. Macam saya kalau video tu tentang
solat jenazah. Saya letak je hashtag solat jenazah, hashtag hashtag masjid saya wajib letak lah supaya nak naikkan akaun masjid, hashtag masjid Badacha Putra, hashtag tazkirah ke, yang berkaitan dengan tu solat jenazah tu. Kita jangan letak yang FYP viral tu. Itu sebenarnya tak bantu pun. Okay, jadi letak hashtag yang berkaitan dengan kita punya video tu tentang apa. Okay. Okay, saya rasa macam tu sajalah kalau dari segi TikTok punya cara nak hasilkan konten yang bagus lah. Okay. Okay, rasanya tu sajalah. Saya rasa saya nak buka pada sesi soalan kot. Mungkin ada yang memang dah buat konten, dia ada rasa macam kurang, ada yang kurang kena tanya, mana saya tak tahu, saya jawab lah. Sebab saya pun bercakap atas dasar pengalaman je lah. Pengalaman, saya tak ada sertifikat ataupun tauliah lah dalam dengan TikTok. Okay. Okay, terima kasih Syamirul Azizi di atas perkongsian yang menarik tadi, walaupun tak ada pendidikan formal dalam bidang ni, tapi dia mampu untuk nak bawa berdasarkan kepada pengalaman. Dan kebanyakan orang yang pelakon-pelakon popular kat TV tu pun tak ada masuk kursus tak ada degree dalam bidang penyiaran pun, dalam bidang pelakonan pun. Betul. Pengalaman semuanya. Pengalaman, bakat kan, minat, dan dia develop, dia asah bakat-bakat tu yang boleh menjadi pelakon-pelakon yang terkenal lah. Jadi saya buka ruang kepada anda semua kalau ada nak bertanya kan, silakan. Okay, kalau siapa-siapa nak tanya apa-apa kaitan dengan cara ke kaedah ke, nak minta pengalaman lagi daripada Encik Aziz, nak sentuh topik apa lagi yang mungkin terfikir ataupun yang belum disentuh kan. Zatul? Saya nak tanya, kan tadi Cik cakap kita kalau nak bagi video kita tu dapat perhatian daripada audiens. Okay. Kan kita kena yang mengundang komen, konten 3 saat pertama kena bagus semua kan. Saya nak tanya, adakah masa kita, maksudnya konten yang kita nak post tu pada waktu-waktu yang tertentu pun mempengaruhi, sebab saya ada tengok jugalah macam ada orang post dekat TikTok yang macam kalau nak video tu viral post tengah malam ke, ada waktu-waktu dia. Masa tu pun mempengaruhi juga. Okay, pada mula-mula saya ada rujuk juga sifu-sifu TikTok ni kata upload pukul 12 tengah hari waktu orang rehat, pukul 6 petang waktu orang balik, waktu pukul 12 pukul 10 malam orang dah rehat kan. Saya cuba ikut tu tapi dia sambut dia okey juga, betul lah tu dia punya pendapat tu kan, memang ada logiknya. Tapi hakikatnya selepas sebulan lah kita punya video dah sebulan dah buat video banyak, kita boleh tengok dekat analytics, dekat setting dekat bahagian creator tools ada analytics, kat situ ada graph tau. Dia akan tunjukkan follower kita ni aktif pada waktu bila. Macam di Masjid Badacha Putra lepas 4 bulan lebih tu, saya tengok graf tu, hari Sabtu, saya fikir kan hari Sabtu Ahad sebenarnya orang cuti kan, mungkin ramai orang tengok telefon. Tapi untuk follower Masjid Badacha Putra yang puluhan ribu waktu tu, mereka orang akan tengok graf tu, Sabtu Ahad macam turun. Sabtu Ahad diorang kurang tengok telefon. Maknanya kita kena ikut kita punya follower lah, bila dah follower ramai lah. Jadi bila ramainya hari bekerja tinggi graf tu. Hari bekerja pula dia lepas dia pukul 7 PM, 7 ke 8 PM tu waktu terbaik untuk upload. Waktu tu graf tu tinggi, mana ramai orang tengok video waktu tu. Okay, so dia akan berbalik kepada analytics sendiri lah, berbalik kepada data kita punya TikTok sendiri. Tapi benda tu makan masa, kita dah sebulan buat kot baru nampak pattern dia. Tapi buat masa belum ada pattern ni, boleh ikutlah cadangan yang biasa TikTok guru ajar kan, upload waktu yang kita anggap orang akan spend masa untuk tengok telefon waktu tu. Macam kita sendirilah waktu rehat, pukul 12 tengah hari, waktu sampai sahur, lepas asar, kadang sebelum balik kerja, pukul 4 tu kalau orang kat pejabat, dia tengok telefon kejap. Malam
dia jangan lebih sampai 10 lah. Kalau nak upload malam pukul 8 9 macam tu okey lah. Sebab lebih pada 10 ni pun dia kurang jugalah. Dia kurang sambutan jugalah. Tapi untuk permulaan boleh ikut waktu puncak di mana orang banyak tengok telefon. Kalau selepas dah sebulan boleh dapat data analytics tu, kita dah boleh ikut itu je. Macam saya tu, saya dah upload hujung minggu dah kurang lah sebab rupanya memang drop sikit lah. Lepas saya buat, kalau saya upload video hujung minggu memang dia akan kurang sikit. Tapi dia kurang sikit je lah. Tapi kalau video tu memang berkualiti, memang konten tu ramai orang cari, dia akan naik lah. Lepas tu alang-alang saya tambah baru teringat, saya punya pendekatan kalau nak cerita tentang apa hari ni kan, saya akan tengok apa yang tengah viral sekarang. Okay, contoh macam saf solat wanita Jumaah yang nampak huru-hara tu kan, yang tak bersambung, berkelompok-kelompok macam tu. Isu tu kita ulas. Kalau masa sekarang ni tengah musim, contoh terlepas musim orang dia bayar zakat tapi tunjuk dekat khalayak awam kan. So kita minta ustaz-ustaz sini ulas, bolehkah kita dedahkan kita punya sumbangan zakat ni kan. So apa-apa yang tengah trending kita ulas. Kat situ namanya istilah dia join the wave. Maknanya ada gelombang tu kita ikut. Kalau tengah musim pergi subuh macam Jumaat, kita pasal solat subuh. Apa yang tengah trending kat TikTok ni kita buat. Itu paling mudah lah. Kalau tanya saya pasal macam mana nak cari idea, saya akan dahulukan tu dulu. Kalau macam sehari dua ni tak ada topik yang panas pun, topik yang panas tu sesuai dengan konteks masjid lah. Kalau TikTok peribadi saya cerita je pasal Alif Aziz pergi curang apa semua tu kan. Tapi ini pasal konteks masjid kena tapis jugalah. Apa-apa yang tengah trending, yang tengah viral, kita ulas dalam konteks agama. Konteks dakwah, pandangan orang-orang, pandangan Islam macam mana. Itulah maknanya tambah saya itulah. Cuba tengok apa yang tengah trending, kita ulas je. Itu soalan yang tadi saya dah jawab tentang waktu untuk upload. Okay, terima kasih. Okay. Okay, ada lain? Yelah, memang kalau dah kita menumpang trending kan, trending, orang dah trend maka kita menumpang. Memang senang naik. Senang dah naik. Benda dah trend kan, kita join je. Betul lagi kalau kaitkan dengan apa nama ni, influencer, betul. yang popular, dia akan cepat. Okay, lain? Saya nak tanya. Okay, silakan. Saya tanya, macam mana kalau konten yang kita post tu terkait dengan satu isu sensitif. Mungkin kita tak perasan tapi lepas viral benda tu jadi isu. Jadi saya tanya pendapat Cik Azizi, apa tindakan yang Cik Azizi buat? Okay, dia kadang-kadang sebab kalau cerita pasal hukum agama ni, kita bukan cerita beza mazhab, kita penonton TikTok kat kita pun semua mazhab Syafi'i tapi pandangan guru lain-lain kan. Saya kalau benda tu saya nampak, saya rasa macam keterlaluan, saya delete lah. Kalau komen saya delete. Kadang ada yang menghina peribadi pun saya delete sebab kita tak boleh kawal orang punya tangan ni kan. Tapi sebab bila benda tu dah viral, saya berserah pada Allah je lah. Memang tak boleh nak kawal. Kadang bila video tu dah 2 juta lebih, komen dah ribu-ribu tu memang tak sempat tengok lah. Jadi kadang-kadang ada juga penonton-penonton yang backup kita, kita bagi teguran kat orang tu. Contoh yang saya ambil, contoh yang terawal viral, cerita pasal review liang lahat. Benda tu ada pandangan orang rasa macam kita mempermainkan hal kematian ni kan, kita buat komedi. Tapi bayangkan kalau saya cerita pasal liang lahat tanpa ada unsur komedi ataupun hiburan yang saya cakap tadi, education plus entertainment, video tu takkan pergi viral pun dan manfaat tak sampai kepada lebih ramai orang. Mungkin berapa ratus orang je tengok. Tapi yang penting kita punya tagline pun santai tapi sampai. Jadi kena dia punya tagline santai sampai tu, macam mana kita nak sampaikan video tu pada ramai orang dalam keadaan yang santai. Jadi tak perlu cerita dengan panjang-panjang, cerita pasal ilmu agama terlalu banyak. Cukuplah macam kita pun tahu hadis Nabi, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, walaupun sepatah ayat. Saya pun banyak berpegang pada tu. Kita punya ilmu agama yang nak kongsikan tak perlu banyak, tapi walaupun sepotong ayat, dia dah cukup bermakna dah untuk kita tinggalkan pada orang. So jadi tentang komen-komen orang semua tu, of course bila kita dah masukkan diri kita dalam media sosial, kita dah buka ruang
untuk orang kecam dan buka ruang untuk orang puji kita. Jadi dua-dua tu ujian lah. Orang puji pun ujian, orang kecam pun ujian. Jadi selagi mana boleh kawal lah. Kalau rasa tak sesuai delete. Kalau rasa memang tak terkawal, memang kita reda je lah. Macam kadang ada pandangan orang rasa macam benda ni tak betul kan. Apa dia orang belajar lain. Hukum agama memang macam tu. Jadi itulah. Kerana mana yang bersempat delete lah. Kalau tak ada, reda je lah. Okay. Okay, terima kasih. Memang kadang-kadang ada satu-satu video menimbulkan isu kan. Jadi yelah kadang-kadang terpaksa kita turunkan. Ada kena turunkan ke? Tu saya kebetulan ada teringat ni. Ni boleh kata pantang larang yang saya dah terkena lah. Ni pun kena tahu juga ni, kita seronok buat video terlepas pandang. Benda ni tak boleh. Okay, pertama skrip yang dari segi ayat tu, kataan yang sensitif tak boleh sebut. Contohnya yang dalam konteks pengalaman saya, dalam perkataan tu, dalam video tu ada sebut pasal bunuh. Bunuh tak boleh. Kalau ada perkataan bunuh dalam video, tiba-tiba dapat notification video dah kena ban. Video diturunkan. Kita pun tak tahu sebab TikTok ni dia bagi tahu video kita menyalahi community guideline. Tapi dia tak cakap salah kat mana. Lepas tengok balik, lepas tu kita buat kajian sikit, perkataan bunuh tak boleh. Perkataan mati pun tak boleh. Kalau macam mayat tu saya guna jenazah. Tak boleh guna perkataan yang sensitif lah. Lepas tu dalam video TikTok ni, benda-benda contoh, kalau syaitan tu. Kalau syaitan boleh ke? Boleh. Situlah kalau konteks agama benda-benda sensitif itulah bab mati. Lepas tu kalau satu video kita buat video mandi jenazah. Ini bukan dari segi dialog, ini segi paparan. Jenazah tu tak pakai baju, orang lelaki lah. So kita nak nampak real. Jadi jenazah tu mandi atas katil besi tu, tak ada baju apalah. Memang nampak kulit badan. Jadi bila TikTok detect kulit badan manusia yang terdedah macam tu, dia anggap video ni sensitif lah. Jadi dia pun ban video tu. Video tu pun dah kena sekat. Walaupun view dah 10,000 lah, kena sekat. Jadi itu pantang larang dia lah. Lepas tu kita buat semula lah video tu, kita shooting balik, jenazah pakai baju. Terpaksa lah pakai baju jenazah mandi sebab nak jaga community guideline yang video yang TikTok tetapkan. Lepas tu kalau macam sembelihan, kita nak buat video tak boleh buat sembelih betul lah depan kamera tu kan, rakam. Nampak darah, ada nampak pisau senjata api pun tak boleh lah. Contoh kalau saya nak buat video acah-acah tengah perang kan, saya angkat apa, keris ke, angkat pistol ke, itu pun menyalahi community guideline lah. Itu ada rujukan ni panjang lah kalau nak baca pun, tapi kadang kita tak faham pun apa yang menyalahi kan. Dah buat baru tahu. Pistol ke, kita dalam video tu kita ada nampak darah pun tak boleh juga. Itu dari segi sensitivity lah. Itu kena jagalah untuk mengelakkan video daripada kena ban. Dia kena ban ni ada istilah dia appeal. Kita boleh mohon semula untuk rujukan semula. Sebab yang first time bila video kita kena ban tu, kena diturunkan tu, itu robot yang buat. TikTok sistem robot yang buat. Lepas kita buat appeal, baru orang, manusia ataupun pegawai official TikTok yang akan review semula. Okay, ni salah sikit je. So dia akan luluskan balik, dia lepaskan balik video kita daripada sekatan. Tapi kadang-kadang tak dapat respon, dia nak tunggu pun dalam sehari ke 3 hari. Jadi kalau 3 hari tak ada respon tu, maknanya kalau rasa nak buat balik lah. Kita kena cuba agak-agak apa yang menyebabkan TikTok tak puas hati dengan video kita ni. Itulah. Kalau video yang kena turunkan baru ada 2. Mana dah buat, dah upload, ada salah kan. Lepas tu video yang kena mute ni biasa. Video kena mute ni kena bisu. Biasanya ini isunya satu je lah. Kita pakai lagu ataupun sound yang ada copyright, yang ada hak cipta. Contoh kita orang Masjid Madrasah Putra pernah buat muzik video lagu UNIC yang remaja. Kita nak raikan pelajar-pelajar SPM, nak sambut SPM, nak ambil exam SPM. Jadi UNIC dia dah copyright lagu tu. Jadi tiba-tiba lepas seminggu ke, dalam 3 hari macam tu lah, tiba-tiba bisu video tu. Rupanya ada isu claim copyright. Jadi itu video masih ada, boleh tonton lagi, tapi bisu lah, tak jadi apa lah. Jadi kami turunkan dalam video tu. Sebab video tu memang kita lakonkan balik, buat balik muzik video kumpulan UNIC tu. So kena jaga sound copyright. Kat situ pun dekat TikTok boleh setting. Kat TikTok tu setting untuk TikTok check dulu sebelum di-upload. Dia akan check dulu lagu ni ada copyright ataupun tak ada. So kalau dah set awal-awal tak ada masalah lah. Pernah je saya upload, lepas tu dia bagi notification video ni ada mengandungi lagu yang ada hak cipta. Jadi dia minta tukar. So tukar dulu baru upload. Macam tu lah. Tapi masa yang video klip remaja kena ban tu memang tak buat lagi setting tu. Lepas tu ambil pengajaran baru
tukar setting lah. Tapi benda-benda ni kena jaga. Dia kalau dalam sebulan sampai 3 kali kita buat kesalahan yang menyalahi community guideline, video kita, TikTok account kita kena beku lah. Itu sama lah prosesnya. Prosesnya kita nak pergi hantar permohonan, minta maaf apa semua tu kan, appeal dekat melalui email je lah kan, untuk dapatkan balik account. Macam tu lah. So dalam sebulan tu kalau sekali dua okey lah, kalau sampai 3 kali tu maknanya TikTok anggap kita ni memang suka langgar aturan, dia bekukan terus account. Jadi kalau account dah ratusan ribu follower apa je tu, hilang gitu je lah. Jadi kena jagalah community guideline. Jadi konteks agama tu lah, ada segi skrip tu, jangan guna kata-kata kasar. Mungkin kalau saya tak nak buat sebab kita tak berani buat kan, kalau kita mencarut dalam video pun ada perkataan carutan yang biasa dia bahasa Melayu kan, orang-orang mencarut pun tak boleh juga, nanti akan kena ban lah video tu. Itu kena patah larang dia lah. Antara contoh-contoh dia yang dah saya pernah buat. Okay. Menarik. Maknanya kalau ceramah-ceramah, contohlah ceramah politik apa kan, yang ada tu memang dia potong lah kau yang ada kan. Apa nama ni, macam perkataan yang biasa digunakan. Maki-maki lah. Dia kadang doktor benda ni macam nasib juga tau. Kadang ada je orang dia buat dalam video dia cakap perkataan bunuh, dia mati apa semua kan. Dia dalam video berpegang pisau tapi lepas je. Dia ikut nasib sebab yang detect ni robot yang buat kerja first fasa pertama ni robot. Nasib lah kalau robot dia terlepas pandang, rezeki dia lepas je video dia. Tapi majoriti akan sangkut lah, dia kena dapat amaran lah sebab kita menyalahi community guideline. Okay. Alain? Mungkin secara khusus sebelum kita buka ruang sikit lagi pada pelajar, macam mana ni nak buat sketsa ni kan, apa dia punya kaedah ramuan, macam mana nak sebab mereka ni kita akan bagi assignment untuk membuat satu sketsa pendek kan. Tadi dah disentuhkan tadi lah kan, maknanya 3 minit pertama, 3 saat pertama, kemudian ni dari sudut jalan cerita dan kalau ada apa-apa lah yang lain daripada tadi bincangkan tadi yang boleh menjadi panduan yang boleh mereka ikuti lah. Okey, paling mudah, cara mudah nak berjaya adalah tiru orang berjaya. Maksudnya macam saya banyak tiru je follower pula, influencer atau tiktokers yang dah biasa buat video-video komedi kan. Jadi kita kalau daripada 100% tu mungkin ambil dalam 20-30% je dia punya cara story dia tu kita aplikasi dalam video sketsa kita. Banyak saya pun kalau anda semua pun boleh carilah macam mana orang-orang content creator, dia bukan selebriti yang biasa buat video lawak-lawak kat YouTube ke dekat TikTok ke, ambil je storyline dia, ambil watak-watak dia tu, ambil macam mana dia bina cerita tu, kita tukarkan watak je, tukar pada ustaz. Jadi paling mudah cari je rujukan, lepas tu tiru je, sebab dia tak ada formula pun. Dia orang yang dah berjaya pun dia tiru juga orang yang berjaya sebelum ni. Jadi tu paling mudah lah. Dan kalau kita memang buat komedi, dalam saya punya cara 3 saat pertama tu dalam hook tu ada something yang terus tangkap perhatian orang, hala tuju video ni tentang apa. Lepas tu ada punchline atau yang lawak tu, ada yang pelik-pelik ke dekat dalam bawah 10 saat pertama. Bawah 10 saat pertama pun memberi makna besar jugalah untuk video yang nampak berkualiti. Lepas tu cerita pasal terus pada pengisian agama. Lepas tu nak hujung-hujung tu ada plot twist kan, saya ada plot twist ataupun buat something yang orang terhibur, untuk orang rasa macam nak kena follow. Kalau dia belum follow, kena follow ni, dia ni video dia best. Lepas tu ataupun dia terus ingat lepas ni nak standby nampak video Masjid Madrasah Putra, memang nak tengok lah. Macam tu lah. So cara nak buat sketsa ni, cuba cari rujukan dulu, rujukan content creator yang biasa buat video-video lawak, video komedi. So tinggal ni je, tinggal ambil story dia balik, sebab kita akan buat cerita pasal mesej agama. Jadi dia tak akan nampak kita ni tiru sangat pun. Sebab kita, lain lah kita memang tiru sebiji dia punya sketsa tu kan. Even contoh kalau pergi tengok kat YouTube sepatu reunion ke apa, tengok je jalan cerita dia tu, macam mana watak abang bercakap dengan ayah, macam tu je. Ambil video-video pelawak-pelawak ni ke apa kan, tiru je. Sebab tak ada masalah pun, kita nak refer je kan. So untuk sketsa macam tu lah. Lepas tu kontrol lah jangan sampai lebih 2 minit. Sebab bila lebih 2 minit, macam saya cakap lah, lain lah kita ni selebriti, memang kita ni artis. Kita berlakon 10 minit orang nak tengok. Tapi sebab kita orang awam, kita bawah 1 minit, bawah 2 minit okey lah.
Okay, tu tentang cara nak buat cerita lah. Cuba tiru je yang orang-orang yang dah berjaya buat sketsa komedi ni kan. Okey, tiru pasti ya, tiru. Tiru je. Saya pun tiru je daripada rujukan-rujukan lain. Orang pelawak buat video. Betul. Okey, jadi ada lagi yang lain siapa nak bagi tanya ke apa ke? Okey, jadi kalau tak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Encik Azizi yang hampir 1 jam sudah perkongsian dan diharapkan dapat memberi satu input yang besar kepada pelajar, dan lepas ni pelajar akan membuat kami akan bincang tentang topik-topik yang sesuai yang boleh diketengahkan. Nanti kalau tengoklah macam mana, saya akan minta komen dulu, saya akan apa kita panggil komen awal lah, supaya tajuk, supaya jalan cerita, supaya konten, supaya ada elemen-elemen yang disebutkan tadi ada. Lepas raya baru kan kita akan buat syuting insyaAllah.